Begini ya cerita dia. Ya. Aku nak korang try dengan aku. Sebab aku memang rela mati dengan orang. Ya. Jumpa terus bunuh. Enda kamu ni? Tui, man. Wah, Islam celaka. Okey, dah Muslim. Dan saya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Baik. One. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sejak 610 Masehi, Islam dan pengikut-pengikutnya sentiasa berhadapan dengan herdikan, hinaan dan cacian daripada musuh-musuh yang benci akan pengajaran Islam. Kita mempelajari bagaimana Nabi SAW dihalau dan direjam dengan batu oleh penduduk Taif hinggakan darahnya menitis ke atas muka bumi. Zaman ini pula, dengan lahirnya satu rangkaian global melalui internet dan media sosial, Islam terdedah kepada kritikan dan hinaan dari pelbagai sudut. Kebebasan bersuara diperjuangkan sebagai tunggak utama masyarakat progresif. Ideologi kebebasan bersuara ini membuka ruang kepada penghinaan Islam dan yang sedihnya daripada umat Islam sendiri. Adakah ini satu agenda dirancang oleh tangan-tangan gaib untuk mendatangkan kemarahan ummah? Dan bagaimanakah kita harus menangani penghinaan ke atas agama dan Rasul? Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Beberapa hari yang lalu, terdapat video-video yang muncul di media sosial dengan jelas berniat untuk menghina ajaran Islam. Video-video yang berasal daripada Malaysia itu mengundang kemarahan rakyat yang majoritinya Muslim. Yang pertama, klip video pendek seorang lelaki yang secara terangan memaki Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini ya cerita dia. Ya. Aku nak korang try dengan aku. Sebab aku memang rela mati dengan orang. Ya. Jumpa terus bunuh. Jangan cakap banyak. Aku nak tanya kepada Melayu Islam ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya Allah kau tu, Islam kau tu. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Berderau darah seorang Muslim apabila mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki ini, hinggakan akhirnya dia dipukul dan kemudiannya diserahkan kepada pihak berkuasa. Namun selepas menelusuri video-videonya sebelum kejadian ini, kita melihat bahawa dia merupakan seorang yang rajin berkongsi sirah Nabawi sekitar 2020. Kerana rahsianya sudah terdedah dan Allah mahu memenangkan hati Nabi Yaqub. Selama perpisahannya dengan Nabi Yusuf, matanya kabur kerana terlalu banyak menangis. Pada tahun 2021 pula, kita melihat Muzil bertukar dengan memuat naik video-video abstrak dengan unsur-unsur ketuhanan dan akhir zaman. So, fikirlah baik-baik, gambar anda semua terdedah-dedah. Yang konon-kononnya perempuan tu sebenarnya tak wujud, sebab ni semua gambar selfie lama. Dia orang keluarkan balik, buat akaun balik. Banyak akaun yang kena hack, akaun Facebook semua kena hack. Dia orang ambil gambar dari situ. So korang boleh fikir baik-baik ya. Kajian kes kedua adalah tentang seorang wanita bernama Siti Amira dan teman lelakinya Alexander Navin. Siti dengan bangganya menggelar dirinya seorang Muslim yang telah menghafal 15 juzuk Al-Quran dan kemudian membuka hijab serta baju kurungnya di atas pentas. Okey, dah Muslim. Dan saya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Baik. One. Akibatnya,
Dia dan teman lelakinya itu telah ditahan dengan ikat jamin sebanyak RM20,000 seorang. Kini mereka dibebaskan kerana telah berjaya membayar ikat jamin setelah menerima sumbangan dari masyarakat yang dikendalikan oleh Lawyers for Liberty. Setelah mengkaji video-video Siti dan Alexander di YouTube yang sekarang ini telah dipadam, kita dapat gambaran yang berbeza dengan kes Muzil. Mereka ini mempunyai agenda yang serupa dengan agenda liberalisme ideologi barat. Liberalisme dan hak kebebasan bersuara seringkali berselindung di belakang persepsi kemajuan tamadun. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhum berkata, pernah suatu hari sekelompok orang dari kalangan pembesar Nasrani menghadiri sebuah perayaan seorang pemimpin Mongol yang murtad dari agamanya, iaitu menjadi Nasrani. Maka pada waktu itu, seorang pendeta mula menghina Nabi SAW, sedangkan di sana ada seekor anjing pemburu yang terikat. Maka saat si penyembah salib yang dengki ini mula mencela Nabi SAW, anjing tersebut menyalak dengan keras, kemudian menerkam si Nasrani itu dan mencakar wajahnya dengan sadis. Maka orang-orang pun segera berusaha menyelamatkannya. Lantas, sebahagian orang yang hadir berkata, "Itu gara-gara penghinaanmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lantas si Nasrani berkata, "Tidak, anjing ini hanya cepat merespon kerana melihat isyarat tanganku. Disangkakan aku ingin memukulnya." Namun kemudian si Nasrani ini mengulang kembali celaannya terhadap Nabi dengan percakapan yang keji. Maka si anjing pun berhasil lepas dari ikatannya dan langsung saja menyambar leher si Nasrani itu dan membaham bahagian dadanya yang paling atas. Orang itu pun meninggal dunia. Kerana kejadian ini, sekitar 40,000 orang Mongol masuk Islam. Islam sebuah agama yang dianuti oleh 20 juta rakyat di Malaysia. Isu penghinaan agama Islam adalah merupakan isu sensitif dan boleh menjejaskan perpaduan nasional. Justru, perbuatan mencemarkan kesucian dan memperlekehkan agama Islam boleh menimbulkan kemarahan dan tindak balas daripada majoriti penduduk Malaysia. Berdasarkan kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seekor anjing yang tidak berakal pun terkesan dengan penghinaan terhadap Nabi SAW. Bukanlah ianya bermaksud kita perlu berkelakuan seperti anjing ganas dan membunuh sesiapa sahaja yang menghina agama Islam. Sebaliknya, Islam adalah agama yang dianuti dengan kekuatan akal dan kejernihan hati. Dan bukan juga kita hanya berdiam diri seperti mengiyakan penghinaan itu, kerana jika seorang Muslim tidak berdiri menegakkan apa yang dia percaya, maka dia akan lentur, membiarkan apa sahaja berlaku di hadapannya. Adakah kita mahu jadi seperti penganut agama lain yang mengambil sikap tidak apa terhadap penghinaan kepada asas agama mereka? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Tentunya tidak. Dari sudut definisi perundangan, terdapat 6 peruntukan dalam perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. Namun begitu, tiada peruntukan dalam perlembagaan yang secara jelas membincangkan berkaitan kesalahan penghinaan terhadap agama Islam. Akibatnya, sehingga 2021, hanya 3 daripada 34 kes penghinaan agama yang dilaporkan telah disabitkan kesalahan dan hukuman. Sejauh manakah perlembagaan persekutuan dapat melindungi kesucian Islam dalam negara ini atas dasar perpaduan nasional? Zaman ini wujud satu lagi agenda yang lebih subversif. Agenda menyebarkan aliran pemikiran seperti liberalisme dan sekularisme.
Ideologi-ideologi yang sangat dipengaruhi oleh Barat dan tidak teragak-agak untuk menghina Tuhan dan agama mereka di atas hak kebebasan bersuara. Inilah yang umat Islam harus ambil iktibar daripada kes Siti dan Alex. Dari manakah mereka ini dapat sumbangan untuk membayar ikat jamin? Siapakah NGO yang memperjuangkan hak mereka untuk bersuara, mengenepikan sensitiviti majoriti rakyat Malaysia? Ummah kini hidup dalam dunia tanpa sempadan, maka wajib peka dengan gerakan agenda-agenda tersembunyi yang berselindung di bawah pemikiran progresif. Mereka yang perjuangkan agenda liberalisme dan sekularisme ini bergerak dengan kewangan yang kukuh dan memegang persepsi bahawa merekalah yang akan menerajui kemajuan tamadun seluruh dunia. Maka lawanlah mereka menggunakan senjata mereka sendiri, iaitu kekuatan kewangan, ketajaman akal dan penguatkuasaan undang-undang. Ingatlah bahawa umat Islam hanya akan kuat apabila bersatu dan dengan menguasai ilmu ukhrawi dan duniawi. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan untuk menegakkan syariat Islam hingga hari akhirat. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين